Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali siri akhir bab 3 tingkatan 5, yang mana pada hari ini cikgu akan gabungkan soalan 3.4 ni dengan 3.5. Jadi kita dah jawab dalam bab ini sebenarnya kita dah jawab 4 kita dah bincang 3.1, kita dah bincang 3.2, kecuali 3.3. InsyaAllah nanti kita akan buatlah. Kalau ada kesempatan kita akan buat. Okey, kita tengok balik apa yang telah kita bincangkan pada hari itu. Hari ini kita nak bincang tentang 3 dan 2. 3 dan 2 pula. 3 dan 4. Yang kita nak tengok ialah tentang apa ni? Kita nak tengok tentang amalan demokrasi dan pengasingan kuasa, khususnya ini paling banyak ni kebebasan asasi dan apa yang unik. Ini kata kunci dia, unik. Kunci bila sebut unik, istimewa sistem kita berbanding dengan negara lain. Jadi kita tengoklah pada 3.4, 3.5 dan tengok kepada K38 dan K39. Kita nak gabungkan semua. Kita tengok balik apa yang telah kita buat. Ini kita dah buat 3.1. Nampak rencam kan? 3.2. Hari ni ini kita dah buat. Kita nak masuk yang terakhir. Cuba kita tengok gabungan ini. Gabungan 3.4 dan 3.5. Walaupun PPT ini dia lebih banyak kepada 3.5. Sebab soalan kita hari ini dia memang gemar gabung. Ini 3.4. Okey. Kalau kita tengok di sini 3.4 ni antara tajuk yang sebenarnya banyak. Kalau kita tengok 3.4 ni daripada amalan demokrasi ni, daripada pilihan raya ini kita dah belajar sedikit sewaktu tingkatan 4 dalam bab 8. Ini kebebasan asasi, satu muka surat saja. Pilihan raya, kebebasan asasi, pengasingan kuasa. Cikgu dah share di Telegram hari ni kan. Apa itu pengasingan kuasa? Kita nampak panjangnya bab ini, subtopik ini. Itu sebab cikgu nak asingkan 3.3 ini dalam satu latihan lain. Dan tumpuan kita ialah kepada 3.5. Okey. Sebab 3.5 ni kita nak tumpukan kepada unik. Daripada gabungan tradisional, moden dan dalam pentadbiran tradisional ni zaman Melaka lah. Zaman Melaka dengan zaman selepas penjajahan British, mekanisme semak dan imbang. Kita nampak macam mana peranan raja kita kan sebagai kuasa pengimbang. Itu kita tengok kuasa budi bicara raja, budi bicara dalam apa dan kerjasama politik. Habis kita. Okey, kalau kita tengok soalan ini, ditanya soalan 4 markah. Hari ini kita akan meserakan dengan modul Ticket to Victory Negeri Perak. Okey, markah 4, kebebasan apakah? Nyatakanlah apakah tu. Terangkan. Kita ceritakan kebebasan hak asasi tersebut. Memberi kebebasan asasi pada rakyat. Dia kata kebebasan asasi dalam perlembagaan kita ada 4. Memang ada 4 pun. Maksudnya kalau pelajar bagi fakta saja dah dapat markah. Di sini pada pandangan cikgu soalan A ni
ramai yang boleh jawab. Kebebasan apa? Paling mudah kita jangan ikut urutan lah. Biasanya pelajar kalau kita tak kata-kata jangan ikut urutan, dia akan tahu yang pertama ni kebebasan beragama. Kebebasan B juga, bersuara. Kebebasan mendapat pendidikan. Hak kita, hak anak-anak untuk bersekolah. Hak seterusnya ialah kebebasan diri. Diri ni maksudnya kita tidak boleh diambil nyawa dan sewenang-wenangnya kecuali mengikut undang-undang. Itu seorang yang kena tangkap, jangan kita panggil banduan. Dia ada hak untuk untuk dibicarakan. Okey. Nampak? Kebebasan diri tidak boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Agama Islam, agama rasmi. Agama lain boleh. Kebebasan dalam pendidikan, tiada diskriminasi. Itu sebab kita ada zaman Tun dulu, meritokrasi. Siapa yang layak, dia dapatlah. Baik. Ini soalan 4 markah. Tetapi soalan B ini, di sini pelajar sudah mula 50-50. Jelaskan keunikan. Dia nak 8 markah. Keunikan kita. Kita nak ambil di mana, cikgu? Kita nampak. Bila sebut keunikan amalan demokrasi dan raja berperlembagaan, cikgu tak letaklah raja tu. Cikgu nak tengok anak-anak nampak tak? Dia nak 2 lah, cikgu. Amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi kita kena tengoklah secara jelas bila kita sebut amalan keunikan demokrasi. Baik. Kalau kita tengok raja, cikgu nak ambil raja. Di sini kita tengok. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang. Dapat markah. Semak dan imbang. Kita nak perincikan ni. Di mana kita nampak kan, pemerintahan beraja berperanan, pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbang pemerintahan demokrasi huraian. Kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Di situ mungkin dah dapat 4 atau 5. Dan kita nampak raja ini meredakan konflik. Macam kita nampak sistem kita dalam bulan 8 hari tu kan, berkaitan dengan berkaitan dengan senang kita cerita perubahan pentadbiran kita kan. Raja atau yang di Pertuan Agong sebagai kuasa pengimbang. Yang di Pertuan Agong panggil Majlis Raja-Raja. Ini nampak ni. Meredakan konflik yang melibatkan pertikaian politik, pelbagai ideologi. Sampai sini dah dapat 8 pelajar. Dah dapat 8 dah. Kalau kita nak ambil yang lain-lain lagi, banyak di sini. Perlembagaan memperuntukkan kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong dalam pelantikan ketua seperti Perdana Menteri. Itu kita nampak dalam apa yang berlaku dalam bulan 8 hari itu. Kabinet yang di Pertuan Agong boleh nampak dia kata memperkenankan ataupun tidak bersetuju. Berkenan, aku setujulah tidak bersetuju pun boleh untuk pembubaran parlimen. Ini pelajar kalau tak baca, cikgu dah bagi tahu tadi, memang tak boleh jawab lah. Ini kita nampak. Dalam ini kita nampak pada perenggan ini, sini, pelajar kena tengok sini, pelajar kena tengok kepada sini. 2 ini. Untuk dapat 8 markah. Jadi baca, tengok tentang kuasa budi bicara raja dan mekanisme semak dan imbang. Jadi di situ pelajar akan dapatlah, sebab dikatakan bahawa kombinasi ni, nampak ni, ini antara kaedah yang terbaik, sebab kita ni antara
negara yang ada masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi tengok okey, jelas dapat. Mengapa anda menyokong amalan demokrasi berparlimen yang diguna pakai? Dia kata mengapa? Sebab apa? Kita kena bagilah hujah. Hujah kita, kenapa kita menyokong? Mungkin salah satunya kebebasan bersuara. Ini boleh bagi. Ini kebat yang jawapannya pelajar boleh dapat sedikit gambaran dalam buku ini. Kenapa kita menyokong amalan demokrasi berparlimen? Rakyat boleh memilih pemerintah berdasarkan nampak? Kita ada apa? Rakyat boleh pilih pemerintah. Kita ambil 2P kan? Melalui sistem pilihan raya. Rakyat ada kebebasan untuk memilih. Memilih siapa yang dia nak, siapa yang dia tak nak. Rakyat rasa lebih selesa kerana ada hak dalam negara dia sendiri. Rakyat mempunyai hak apa? Ni cerita di sini. Pajak boleh cerita di sini ni. Yang itu kita nampak. Kalau pada yang masyarakat lain mungkin kata kebebasan beragama merupakan satu perkara yang menjadi uniknya sistem amalan demokrasi di negara kita ni. Banyak jawapan. C ni terlalu banyak. Jadi pelajar boleh bincang dengan cikgu. Kalau dapat jawapan ni hantar pada cikgu. Saya rasa amalan demokrasi ni saya setuju cikgu. Hujah saya ialah kerana yang saya nampak bahawa kuasa raja kita diperkasakan. Di mana raja ini sebagai orang tengah yang menjadi lambang sebagai perpaduan negara. Buktinya, kena ada bukti. Dan akhirnya jawapan kita yang baik mesti ada inference. Kesimpulannya, gabungan rakyat, 2R rakyat dan raja membentuk satu amalan demokrasi yang mana hari ini negara kita bukan saja dihormati oleh negara jiran, malah menjadi rujukan bagi negara-negara luar ASEAN. Itu inference kita. Baik, ini juga ada dalam soalan tiket to victory. Sedikit 3.4 ada esei. Kalau kita tengok 3. Ini kita dah buat dah hari tu. Soalan struktur pun ada. Di sini dikatakan. Tapi yang lebih jelas kita nampak ini macam soalan kita jawab kebat tadi. Uniknya sistem demokrasi berparlimen. Sama kan antara struktur dengan esei. Yang kita nak tengok ialah soalan ini. Kebebasan hak asasi diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak. Dia kata ni kan, tidak bersifat mutlak. Tertakluk kepada sekatan. Maksud kita adalah undang-undang kita kan. Kita nampak di situ. Okey, itu kita panggil stimulus. Soalannya, jelaskan kebebasan hak asasi menurut perlembagaan. Sama tak dengan soalan kita tadi? Sama. Walaupun struktur esei, kita nampak dia akan tanya 4 markah. Baik. Dalam mengekalkan amalan demokrasi, bagaimana pemerintah dapat menjaga kebebasan hak asasi rakyat seperti terkandung. Ini tajuk ini dia ada tajuk berkaitan dengan pilihan raya pelajar. Dia ada tentang pilihan raya tak awal-awal mula sekali kita buka. Dia ada amalan pilihan raya. Ini kita nampak nak jawab ni. Ada kebebasan asasi, tentang pengasingan kuasa. Jadi pelajar baca itu sebab cikgu bagi dulu soalan. Tajuk ini nanti kita akan buat secara khusus. Hak asasi saja. Jadi pelajar tengok, nampak tajuk ini sikit je cikgu. Sikit saja saya nak jawab apa. Contoh macam kebat ni. Bagaimana kebebasan bersuara dapat dilaksanakan?
menurut lunas perlembagaan? Sudah tentu tak lari daripada jawapan pilihan raya. Sudah tentu tak dapat lari daripada perincian tentang pendidikan. Kebebasan bersuara. Bersuara macam mana? Bersuara apa? Ini kita akan bincang. Sebab tajuk ini menarik. Pelajar boleh tengok dulu. Jadi pada hari ini, kita dah habis pada perbincangan awal topik-topik menjelang peperiksaan. Cuba kita tengok sedikit apa yang ada dalam PowerPoint BPK. Di sini kan, gabungan tradisional moden dalam pentadbiran ni. Kita nampak uniknya kita ni daripada Melaka dengan England. Lepas tu kita belajar tentang mekanisme sema imbang. Inilah yang pelajar kena faham. Ada pengasingan kuasa, kerjasama politik, dan berakhirlah kita bab ini. Baik, jadi pelajar, bab 3 ini dia agak detail. Pelajar boleh faham sebab apa yang kita belajar ini, apa yang kita jawab sebenarnya bertepatan dengan apa yang kita nampak, kita lihat, kita dengar dan kita baca. Okey, itu saja pelajar. Baca dan lihat semula apa yang telah kita belajar sebelum ini untuk kuasai sejarah.